Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, berjumpa lagi kita dalam kelas pemikiran sains dan teknologi UIT pada semester yang baru ni. Okay. Dan dalam sesi yang pertama ni saya tidak akan ambil masa yang panjang, hanya untuk menerangkan tentang pengenalan khusus falsafah dan isu semasa. Okay. Terima kasih kerana sudi melihat video ini. Okay, ini sebagai ulangan saja untuk tengok ataupun untuk ulang kaji balik tentang apa matlamat khusus ni, apa sinopsis dia, apa pemberatan markah dan hasil course learning outcome. Baik, untuk semester ni kita menggunakan kod UHIT 2302. Pada saya lepas menggunakan kod UICL 2302. Baik, untuk taklimat tentang pengenalan khusus pemikiran sains dan teknologi, okay, terlebih dahulu saya terangkan mengenai panel khusus. Seperti yang kamu tahu adalah Dr. Zila Sa'ari sebagai penyelaras. Okay. Dan sini terangkan tentang section untuk kamu adalah pemikiran teknologi section 12. Baik. Untuk kelas pemikiran sains dan teknologi, ia terbahagi kepada 3 CLO ataupun yang pertama adalah tentang knowledge atau pengetahuan. Yang kedua digital skill, yang kamu akan buat video dan personal skill dalam review dan isu semasa. Okey, kemudian kita pergi kepada slide seterusnya. Itu berkenaan dengan hasil pembelajaran ataupun course learning outcome, apa yang kamu akan belajar dalam kursus ni. Yang pertama adalah menjelaskan perkembangan pemikiran sains teknologi dalam peradaban manusia sejak zaman klasik hingga kini, termasuklah dalam tamadun Islam, tamadun India, tamadun Cina dan Barat. Baik, kemudian melakukan inferensi berkaitan ekosistem pemikiran saintifik yang merangkum aspek hubungan antara manusia, agama, kepentingan nilai dan etika serta peranan sains dalam kehidupan. Okey, ini kamu akan buat tugasan lah. Okey, ada tugasan dalam setiap CLO 1, 2 dan 3. Kemudian menganalisis isu semasa berkaitan transformasi dan inovasi dalam pemikiran sains dan teknologi. Jadi ini 3 CLO yang perlu kamu ambil perhatian. Jadi ini yang kamu akan perlu buat, okey, untuk kamu dapat hasil daripada pembelajaran khusus pemikiran sains dan teknologi pada semester ini. Okey, ini kandungan khusus. Yang pertama adalah manusia dan pemikiran. Bab kedua, agama, pemikiran sains dan teknologi. Yang ketiga, perkembangan ilmu dan sains. 4, pencapaian sains melintas sempadan. Kelima, pemikiran falsafah dan sains, Greek, Islam dan Barat. Kemudian revolusi industri dan etika 7, etika dan nilai. Dan ke-8, mengisahkan sains dan teknologi. Jadi kita hanya ada 8 bab yang perlu di-cover sepanjang semester ini. Okey, berkenaan dengan tugasan ataupun untuk pemarkahan, okey, ini adalah rubrik ataupun tugasan yang perlu kamu selesaikan sepanjang mengambil kursus ni. Yang pertama, untuk aktiviti e-learning ada 10 markah, jadi kamu kena ambil perhatian untuk semua aktiviti yang dilakukan dalam e-learning. Ujian ada 20 markah, okey, berkenaan dengan bab 1 dan bab 2. Kemudian ada projek, okey, ada video, perlu buat video dan perlu bentangkan. Okey. Ini akan berkaitan dengan 3 dan 5. Dan kemudian ada satu ulasan video atau artikel, biasanya ulasan artikel lah. Dan kemudian laporan akhir pada bab 6 dan 8. Okay, ini mudah saja. Jadi aktiviti ini kamu perlu ambil bahagian untuk mendapatkan 10 markah. Kemudian ada ujian. Okay, kemudian ini untuk berkumpulan, maka perlu buat video dan bentang berkenaan dengan satu isu ataupun isu-isu saintifik. Lalu kamu ulas daripada sudut agama, hubungan manusia dan agama, nilai dan etika. Kemudian sini kamu perlu buat ulasan artikel berkaitan dengan pemikiran sains dan teknologi.
berkaitan isu sains dan teknologi. Kemudian satu laporan akhir selalu berkaitan dengan refleksi. Baik, seterusnya ini kerja khusus. Okey, kerja khusus ataupun tugasan. Okey, ujian individu adalah satu bentuk esei berbentuk open book test meliputi bab 1 dan bab 2. E-learning, setiap aktiviti dalam e-learning. Kemudian projek berkumpulan, ada video dan pembentangan. Jadi 3-5 minit yang menjelaskan ekosistem pemikiran saintifik yang merangkumi aspek hubungan antara manusia dan agama, kepentingan sistem nilai dan etika serta peranan sains dalam kehidupan. Jadi yang ke-10, perlu sediakan laporan daripada webinar dan artikel yang dipilih. Nanti saya akan bagi setiap rubrik untuk semua macam projek berkumpulan. Pembentangan ni, yang pertama perlu ada proposal. Kemudian yang pertama perlu pilih tajuk, kemudian ada proposal yang saya akan luluskan. Kemudian barulah perlu kamu buat video yang 3 hingga 5 minit dan dibentangkan. Itu akan merangkumi 30 markah. Yang akhir ni ulasan ni menggantikan soal final exam, jadi ulasan markah, ulasan video ataupun ulasan artikel sebanyak 10 markah. Jadi semua ni perlu dihantar dalam e-learning. Kemudian laporan akhir individu ni menyediakan laporan akhir berdasarkan tajuk yang diberikan. Laporan dalam bentuk slide PowerPoint atau poster infografik. Jadi itu sahaja yang pemberatan untuk markah bagi subjek PST ni. Okey. Semua yang saya nyatakan tadi ada rubriknya, nanti saya akan bagi kepada kamu dan kamu boleh rujuk untuk tugasan tu, untuk melaksanakan tugasan. Jadi kumpulan-kumpulan semua dah ada, jadi kamu cuma hari ni, cuma pada minggu yang ketiga atau minggu keempat saya akan bagi tajuk berserta rubrik, jadi kamu boleh pilih tajuk dan melaksanakan tugasan lah. Kalau kita boleh habis awal, kita akan habiskan awal. Jadi kamu boleh fokus kepada assignment yang lebih core, yang utama di fakulti masing-masing. Jadi terima kasih atas kerjasama yang diberikan. Okey. Sudi lihat video. Okey. Jadi kita bertemu pada sesi yang akan datang. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.